الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita ataupun muzakarah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan juga maklumat daripada masa ke semasa. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moganya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada pembacaan kitab kita pada bulan yang lalu di muka surat 158 ya. Jawi ni lah. Yang Jawi ni 158. Pada kenyataan pengarang ataupun muallif kitab ini, ayat yang kedua ataf kepada ayat yang pertama. Maknanya ataf iaitu bersambung ataupun berhubung dengan ayat yang telah pun lalu. Menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi arti dia bukan itu dia menurut kaedah ni formula lah. Menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi arti bahawa yang kedua berlain daripada yang pertama. Maknanya kalau kita belajar nahwu, kita kata contohnya jaa Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan juga Umar. Jadi maknanya Zaid dengan Umar datang, tapi siapa dulu kemudian Allah Subhanahu wa taala alam. Kerana ataf ini kalau kita buka dalam ilmu nahwu, dia ada 10 huruf ataf. Di antaranya waw, aw ataupun yang seumpama dengannya. Jadi apabila mana kata jaa Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan juga Umar, jadi Zaid dengan Umar memang datang. Tapi satu dulu satu kemudian itu tak timbul masalah. Tapi kalau kata jaa Zaidun fa Amrun, datang Zaid maka Umar, maknanya Zaid dulu lepas baru mari Umar, ataupun summa Umar, maka lepas itu Umar. Maknanya ada dulu ada kemudian. Jadi sebab itu kata ulama dalam kitab Syekh Khalid, maka dia kata waw li mutlaqil jam'i, semata-mata himpun. Itu maknanya dari segi nahwu. Jadi sebab itu cuma kita di sini ataf ini makna hubung, sambung lah. Lepas ini ada benda tu, ada huruf ataf, ada apa nama penyambung dia. Menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi arti bahawa yang kedua berlainan dari yang pertama. Maka azab yang disebut dalam ayat yang pertama lain daripada azab yang disebut dalam ayat yang kedua. Apabila azab yang kedua menimpa selepas berlakunya kiamat, maka azab yang pertama sudah tentu berlaku dalam masa berada dalam kubur itu. Maknanya kiamat lepas. Ya, maknanya lepas lagi, ke depan lagi. Adapun kubur kalau kita dah mati, kubur lagi kan. Mana alam dunia, apabila mana kita dimatikan, kullu nafsin za'iqatul maut, tak kala mana kita mati, maka kita masuk alam kubur. Dan apabila mana kita masuk alam kubur, maka sana soal jawab. Lepas tu baru nantakhil ila yaumil qiyamah. Maka kita berpindah kepada alam kiamat. Jadi maknanya kubur ibarat kata R&R, mana tempat singgah lah. Belum sampai Kuala Lumpur, tapi daripada Ipoh nak pergi Kuala Lumpur, singgah dekat Sungkeng. Mungkin nak berak, mungkin nak syirib, atau mungkin nak minum, atau mungkin nak semayang. Tapi akan pergi ke sana? Oh, tetap akan pergi. Pasal kiamat ni tak ada siapa yang boleh lari daripada kiamat. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Maknanya bila Tuhan kata kiamat ni ada, maka kita tak boleh menafikan akan keadaan adanya kiamat. Cuma bila yang lagi akan datang lah. Nanti kita akan belajar sini
tanda-tanda kiamat, ada alamatul kubra, ada alamatul sughra. Ada tanda-tanda yang besar. 10 tanda-tanda yang besar kata Nabi SAW. Tanda-tanda yang halus ataupun yang kecil ni berlambat-lambat. Sekira-kiranya tanda-tanda yang kecil yang ada pada hari ini, yang telah menjelma ataupun telah wujud, sudah berlambat-lambat. Menanti atau hanya menunggu tanda-tanda yang besar. Maknanya Imam Mahdi akan turun. Tapi ramai juga orang dah mengaku jadi Imam Mahdi. Wallahualam kan. Ada orang yang kata Imam Mahdi, sekali dia kata dia Nabi Nabi Harun, sekali dia Tuhan Harun, sekali ayah bin. Tak tahulah dunia ni rupa-rupanya makin lama makin raban tebing. Sebab manusia tak ikut hukum Tuhan. Ya, bila Tuhan bagi banjir, dia kata itu pun kalau tak perasan juga wallahualam kan. Tuhan bagi musibah bala itu supaya manusia ingat allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuhan bagi ujian hidup dan juga mati. Mana kita sekarang hidup, belum lagi mati ni. Mana liyabluwakum, Tuhan nak tengok ke kita ni. Tuhan nak test kita. Tuhan nak uji kita siapa yang ahsanu amala. Siapa yang gamak paling baik nisbah amalan. Banyak ke dia tahajud, banyak ke dia berzikir, banyak ke dia berwirid, banyak ke dia sembahyang sunat, tinggi ke dia sembahyang fardu atau yang seumpama dengannya. Maka tuan-tuan, eloklah ataupun selagi kita berzikir mengikut apa yang baru hari Sabtu semalam, segi kau lupa. Kebetulan ada Tuan Arab datang, Syekh dari Arab datang membaca kitab Mukhtasar Abi Jamrah dari 3 hari bulan sampai 7 hari bulan. Tapi teman tak dapat dia ngabihkan sebuah kitab. Pasti datang 7 hari bulan. 3 deme balun, 4 deme balun, 5 deme balun, 6 balun, 7. 7 awak dan 3 kuliah. Lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Tapi yang dibaca 3 kuliah tu dekat-dekat 150 hadis. Yang sana tu dari 3 hari bulan santak sampai 6 hari bulan tu 150 hadis juga. Jadi untung juga teman, walaupun sehari datang maknanya dapat mendengar lebih kurang 150 hadis. Mungkin kalau korang pun mungkin 4 ataupun 5 hadis. Jadi demo pun dengar 150 juga, tapi demo dapat dengar habis. Teman dapat dengar separuh, nisbahu. Yani sami itu min hadha syekh innama qara'a al-talamis awil at-tullab, yani ba'd min al-ahadis min Mukhtasar Abi Jamrah. Dalam hadis itu Syekh mengijazahkan dengan aman. Jadi tuan-tuan pada malam ini pasal Syekh itu ijazah. Jadi saya pun sampaikanlah kepada tuan-tuan supaya kita dapat sama-sama beramal. Apa yang disuruhnya diamalkan? Yang pertama, astaghfirullahalazim. Senangnya, 100 kali. Tak ada nama raban tabin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Panjang berjela-jela kan? Astaghfirullahalazim. 100 kali. Mungkin kalau nak lebih sikit, astaghfirullahalazim alladzi la, panjang pun astaghfirullahalazim, dia sebut itu je 100 kali. Adapun yang kedua, panjang sikit, iaitu selawat yang kita baca pada hari Jumaat. Sementara menunggu masuk waktu Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh tuan-tuan ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat ini kalau ikut kitab ulama daripada belah Perak sana lah. Kalau kita baca 80 kali pada hari Jumaat, sementara khatib nak baca khutbah atau sementara nunggu masuk waktu Jumaat, maka diampunkan 80 tahun daripada dosa kita. Maknanya sekali selawat diampunkan setahun dosa kita. 80 kali kita baca selawat, maka diampunkan 80 tahun. Tapi dosa kecil-kecil. Dosa beli cincin 24 juta di orang, tidak. Dosa bunuh orang, tidak. Dosa nikah ikut ekor, tidak.
Dosa berzina tidak. Dosa kecil. Dosa kecil ni selain daripada dosa yang disabitkan dengan nama dosa, iaitu ada contohnya kita kata qisas ataupun hudud ataupun ta'zir. Itu dosa kecil lah. Kalau kita minum arak, maka dia hudud. Ya, dosa besar. Kalau kita tak semayang, walaupun atas nama ta'zir, tapi dia dosa besar. Berzina, dia dosa, tapi dia hukum hudud. Azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka dia dosa besar. Kalau kita baca tadi selawat, dia tak boleh ampun dosa. Jadi maknanya yang itu kena maknanya hukum hudud lah. Tapi masalah apabila mana kena tangkap orang yang berkhalwat ataupun orang yang berzina, dia kena bayar 3,000. Duit dia hangus 3,000. Bila tanya balik, yuk teman ni bila teman bayar, adakah dosa teman terampun? Tidak juga. Ada 3,000 nak hantar ke mana? Nak hantar kepada mangsa banjir ke? Atau yang seumpama dengannya? Jadi dia pun dosa tak terampun, duit dia lebuh. Jadi maknanya tuan-tuan ni, maknanya kita kena kembalikan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tadi itu tidak mengampunkan dosa. Yang ketiga, baca 100 kali. Yang ketiga, iaitu biasa kita baca, tapi kita baca mungkin panjang sikit. Tapi biasa kita baca, senang benar lepas maghrib kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada you wa yumi, tak ada. Tapi kalau nak balun juga lain cerita lah. Cuma dalam itu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Maka Syekh tadi, Syekh Yusri daripada Mesir, dia sebenarnya doktor, tapi doktor perubatan luka ni bedah ni. Tapi kehebatan dia boleh mengaji kitab. Walaupun dia ni jurusannya akademik, tapi dia boleh menadah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab hikam lah, berbagai-bagai kitab di Mesir itu. Akhir dia pula jadi syekh gitu. Dia maknanya cerita tajuk bedah, dia bedah orang apa semua gitu gini. Rupa-rupa dia juga boleh bedah secara syarak. Maka kata dia, pesan dia, buatlah amal ini. Maka amal itu ialah setengah daripada amalan zikir bagi tarekat As-Siddiqiyah, Al-Darqawiyah, Al-Syazuliyah. Panjang bagaimana ya. Jadi tarekat berapa ni macam-macam nama. Ada nama Ahmadiyah, ada nama Muhammadiyah. Tapi tarekat dia ni Siddiqiyah, Darqawiyah, Syazuliyah. 3 namanya. Jadi ada kait dengan Imam Syazuli. Jadi Imam Syazuli ni, saya bagi tuan-tuan kita apa bangga? Hizbul Bahar. Hizbul Bahar maknanya Imam Syazuli ini pesan supaya jangan kita tinggalkan membaca Hizbul Bahar, iaitu baca lepas asar lah akhirnya. Tapi kalau kita rasa nak baca subuh, mana-mana waktu, sebab itulah waktu yang terlapang pada kita, maka kita bacalah Hizbul Bahar. Hatta Hizbul Bahar ni juga tuan-tuan, dia boleh menjadi pendinding rumah kita atau sebagai makna tangkai rumah kita. Bermakna kalau orang nak mencuri, dia mungkin akan berenang tak tahu nak balik, dia kewa, kata orang Perak, kewa di situ dia. Lantasan rumah tu dia kewa situ, berenang sampai lah kita balik. Tengok-tengok dia tengah berenang. Kita penyapih, ayo awak berenang, balik lah. Baru dia sedar terus dia balik. Tak dapat nak ambil. Nak ambil royan ke, nak ambil apa nama duit ke, atau mek ataupun yang seumpama dengannya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya, zikir tadi simple, senang sangat ataupun mudah, tapi berat juga untuk kita melafazkannya. Dia senang, tapi nak melafazkan senang. Macam kata Nabi bukan? Subhanallah, senang benar. Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Senang dia sebenarnya. Tapi tak, lepas maghrib kita nak baca wirid itu pun Subhanallah, 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 Subhanallah. Dari betul bunyi jadi sebelah. Pasal bukan senang nak nyebut itu. Pasal kita ni banyak gaduh nak cepat. Alhamdulillah, hamlah.
Allahu Akbar kabir, Allah kabir,